Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita topik 4, perancangan dan penjadualan projek. Okey, apa yang kita nak rancang dan apa yang kita nak jadualkan dalam projek ni. Okey, untuk pengenalan, perancangan projek dia ada work breakdown structure. Work breakdown structure, WBS. Kita perincikan lagi setiap aliran perancangan aktiviti tu, kita perincikan lagi tu. Nanti kita tengoklah work breakdown structure ni. Dalam perancang kena buat jadual. Jadual. Aktiviti adalah aktiviti 1, aktiviti 2, aktiviti 3 sampai siap satu projek tu. Projek ni kan temporary, dia adalah sementara. So sementara nak siap, mesti ada perancangan dan penjadualan dia. Perancangan projek satu proses untuk mengenal pasti aktiviti yang perlu disiapkan. Kita rancang dulu. Kita rancang nak siapkan apa, nak siapkan bangunan apa. So bangunan ni ada berapa blok. So kita rancang dulu bila nak siap, bila nak handover semua tu. Kita dah ada rancang itu, barulah kita masukkan pula buat jadual. Proses menentukan turutan aktiviti. Yang tadi ni kita nak buat blok A, blok B, blok C lah, apalah. Dan kita buat ikut turutan. Mungkin kita start dengan blok C dulu. Tak semestinya kita start dengan blok A. Nama je kan, A, B, C. Ikut turutan. Dan apa aktiviti yang kena buat dulu? Tarikh mula, tarikh siap setiap aktiviti tu. Katakanlah aktiviti A adalah aktiviti nak pembersihan tapak. Bersihkan tapak start bila? Habis bila? Masa bersihkan tapak boleh tak buat benda lain? Kalau tak boleh, kena seterusnya pula. Lepas tu, lepas bersih tapak, barulah start dengan benda lain. Kena ikut turutan. Right. Kepentingan. Kenapa pentingnya nak buat perancangan ni? Perancangan adalah satu alat digunakan untuk memberi gambaran kepada pemilik bagi tujuan pemantauan dan pengawalan projek secara efektif. Ia juga merupakan benchmark kepada sistem kawalan projek terhadap kuantiti, kos dan masa diperlukan untuk menyiapkan projek. Kenapa kita panggil perancangan ni alat? Untuk memantau. Kena ada, bila ada jadual baru kita dapat check dah tarikh, katakanlah bulan 6 benda ni kena siap, aktiviti A kena siap, kita dah masuk dalam jadual, baru kita nampak. Dan kita boleh buat pemantauan. Kalau tak, kita macam ingat-ingat macam tu je, susah nak buat pemantauan. Dia juga adalah merupakan benchmark. Benchmark tanda aras sistem kawalan. Kadang-kadang aktiviti A dia kena habis sebulan saja, tapi bila buat tak boleh, dia terlebih. So akan mengganggulah kuantiti, kos dan juga masa. So that's why pentingnya buat perancangan ni dan juga jadual. Hasil dari perancangan dan penjadualan projek dapat siapkan pada masa ditetapkan. Kelancaran kerja, minimumkan perubahan kerja, elakkan silap faham, tingkatkan pengetahuan dan dapat buat pengagihan kos. Ini semua menunjukkan betapa pentingnya buat perancangan ni. Yang penting sekali masa lah, sebab dia ada masa mula dan masa akhir. That's why dapat siap dalam masa yang ditetapkan. Ni pihak yang menggunakan perancangan. Siapa yang guna perancangan ni? Buat planning. Siapa yang buat planning? Semua pihak yang terlibat. Klien, perunding, kontraktor. Tiga-tiga ni ada dia punya perancangan dia. Perancangan dia berbeza-beza. Klien dia buat perancangan lain, perunding bahagian lain, kontraktor bahagian lain, tapi semua tu link lah kepada projek yang nak disiapkan. Klien perancangan meliputi semua fasa projek pembinaan dari mula hingga siap. Dia merupakan framework kepada pihak perunding dalam menguruskan projek. Guna untuk meramal belanjawan, sumber dan kemajuan projek. So contohnya klien ni dia nak buat projek pembinaan perumahan. Dia ada beberapa fasa. So dia dah plan dah fasa 1 nak start bila, nak buat rumah kos apa. Fasa 2 dia nak kos macam lain pula, rumah banglo. Fasa 1 mungkin rumah teres, fasa 2 rumah banglo. So dia ada framework dia yang besar. Dia dah allocate bajet dia. Dia nak bagi bajet banyak mana, progress macam mana dia nak. Hujung 3 bulan dia nak macam ni, 4 bulan macam ni. So dia ada framework dia dah.
Berdasarkan framework inilah akan bawa pula kepada perunding konsultan. Perunding ni tadi pula akan guna framework yang dah klien dah gariskan, dan dia buatlah perancangan mengikut kerja-kerja dia. Perunding ni konsultan, okay, nak buat apa, nak buat design structure, okay, nak buat apa yang berkaitan dengan perunding. Dan seterusnya satu lagi pihak adalah kontraktor. Kontraktor nak rancang pula, okay, dia nak, kontraktor ni lah yang akan susun pula aktiviti pembinaan ni nak memenuhi kriteria perunding dan juga klien tadi. Okay, dia lah yang tentukan masa nak hantar bahan binaan bila. Okay, contohnya kalau nak buat aktiviti first kali pembersihan tapak tu, takkan nak suruh orang hantar bumbung time bersihkan tapak tu, tak sesuai. So that's why dia perlu susun keperluan guru, keperluan bahan, jenis, teknologi, semua dia kena susun ikut perancangan yang telah ditetapkan. Dia tak boleh hari first tu kena ada semua, tak boleh, nanti cepat rosak. Okay, objektif perancangan, kenapa kena buat perancangan ni? Okay, supaya aktiviti ikut aturan. So macam tadi ni, first bersihkan tapak dulu, okay, dah clear baru buat setting out. Okay, lepas tu baru buat foundation. Okay, baru naik. Dia tak boleh kita terus nak buat pasang dinding dulu baru nak buat foundation, tak boleh, itu tak boleh. Okay, jadualkan masa yang realistik bagi sesuatu projek. Okay, kena betul-betul lah. Okay, nak buat kerja konkret, takkan nak buat kerja konkret setahun. It depends kepada projek lah. Okay, dia kena meramal dan merancang sumber. Okay, sumber bahan-bahan mentah ni nak ambil kat mana, okay, berapa banyak nak kena ambil. Kawal masa dan kos nak memudahkan pentadbiran kontrak. Okay, semua tu objektif perancangan. Kenapa kena merancang dengan betul. Okay, teknik-teknik perancangan. Okay, yang ni yang akan dibelajar dengan, akan awak belajar dengan lebih mendalam lah. Cara tabah, analisa rangkaian, garis imbangan ni tak ada. Belajar cara tabah dengan analisa rangkaian. Okay, so macam mana kita nak pilih guna teknik apa. Kebiasaan penggunaan teknik alat komunikasi mesti dapat diterima oleh semua pihak. Okay, nak pilih macam mana cara teknik perancangan. Mungkin kalau orang ni nak pakai Microsoft Project, okay, orang dah biasa pakai Microsoft Project, orang lain biasa tak dengan benda tu. Semua pihak yang terlibat tu biasa tak dengan benda tu. Kalau tak biasa, mungkin kena guna cara tabah biasa sahaja. Okay, jenis dan saiz projek bergantung pada saiz dan kompleksiti projek. Okay, projek yang besar ni memang sesuai lah pakai software. Tapi kalau kecil-kecil ni mungkin nak guna kaedah lalang genting, pakai cara tabah je. Kita tengok juga kegunaan jadual tu. Okay, macam cara tabah untuk apa, analisis rangkaian untuk apa. So sebenarnya kita nak tengok perancangan untuk apa. So depends pada faktor-faktor ni lah untuk pilih jenis-jenis teknik perancangan. Okay, first kita tengok carta bar. Okay, bar chart. Okay, boleh bayangkan macam mana bentuk dia. Siapa yang buat carta bar ni? Dibangunkan oleh Henry L. Grant, ataupun sekarang kita panggil dia carta Grant. Satu teknik yang digambarkan melalui garisan-garisan yang mempunyai tempoh masa. Bentuk dia macam jadual. Jadi garisan-garisan, line-line ni nak putuskan dia melalui masa-masa ni. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan. So dia senang faham. Okay, menunjukkan tempoh kerja dan masa. Okay, dan dia ada S-curve. Okay, S-curve sesuai untuk projek kecil dan tidak kompleks. Okay, kita tengok nanti. Ini contoh dia, carta bar ataupun bar charts. Okay, tadi dia kata ada garis masa kan. Ni ada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sama ada bulan atau minggu. Boleh juga sini tukar jadi minggu. Minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, minggu 5. Okay, ni dia punya description. Mobilization, betul buat foundation, diversion, foundation lagi, last ni dismantle plant, clean up. Okay, ini aktiviti-aktiviti. Ini yang biru-biru ni adalah perancangan dia lah. Mobilization ni 1 bulan lebih sikit. Foundation ni, okay, start bulan pertama sampai bulan ketiga tak penuh. Seterusnya lah yang paling banyak kat sini, dam konkret, lama. Bulan hujung bulan 2 sampai tengah bulan 10. Okay, macam ni contoh untuk carta bar chart tadi. Okay, tengok sini dia ada yang warna biru dan warna merah. Tadi ni dia biru je. Okay, ni perancangan, planning. Okay, planning mobilization ni bulan pertama lebih sikit. Tapi yang merah ni
Kenapa ada yang sama dengan biru dan tapi ada juga yang tak sama dengan biru? Kenapa agak-agak? Sebab dia kata ni original, ni actual. Apa beza original dengan actual? Okay, original yang kita plan, kita dah buat planning cantik lah, formulation nak buat bulan pertama sampai bulan ketiga, tapi atas sebab-sebab tertentu tak dapat, so bulan kedua baru buat. So bulan kedua sampai sini. Okay, dan samalah juga yang lain-lain ni, ada yang boleh sama, ada yang tak sama. Sebab ada sebab-sebab dia, mungkin sebab faktor hujan, faktor pekerja, faktor sumber, so tak dapat nak dibuat ikut perancangan yang sebenar. So nanti akan jadilah jadi S, bentuk S ni original, dan actual, ni actual lah, ni original. Okay, dia bentuk S juga, tapi S lain sikit. S curve lah. Okay, bar chart simple. Okay, kenapa ada advantage untuk kita gunakan bar chart ni? Sebab dia simple. Okay, bar chart dia kan simple je, nampak kan, jelas. Bulan 1, bulan 2, okay, ada garis masa, ada S ni, lengkungan S ni. Okay, lengkung S ni untuk apa? Okay, kenapa bentuk dia S? Kenapa bentuk dia S? Siapa rasa tahu? Okay, cuba cari tengok kenapa S ni. Okay, advantage dia simple. Simple lah, kita nampak bentuk dia direct. Kita boleh faham bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga apa kena buat. Okay, easy. Okay, widespread use in industry, ramai orang guna, so sama-sama boleh faham lah. Mostly used in small project. Projek yang kecil ni sesuai. Very broad planning and scheduling tu, so they require less revision and updating than more sophisticated system. So dia tak perlu nak upgrade system tu selalu, nak kena update system, sebab dia macam tu je lah, sebab dia simple. Tapi disadvantage dia very cumbersome as the number of line activities or bars increases. Susah lah, sebab kalau banyak lagi aktiviti ni, lagi banyak bar tu, banyak lagi banyak bar tu banyak sangat, so tak, susah, agak complicated. Logical interconnections and constraints of the various activities nak express, susah lah nak expresskan segala hubung kait antara satu dengan satu, dan ada masalah tu nak tengok macam mana, sebab dia cuma dapat nampak masa saja. Okay, masa dan penggunaan ikut bulanan tu. Difficult to use it for forecasting the effects that changes in a particular activity will have on the overall schedule. Susah lah nak guna kalau ada masalah yang akan efek pada perubahan aktiviti ni. Macam tadi lah, tiba-tiba ada hujan, ada masalah kewangan, ada masalah apa, tak nampak. Dia cuma nampak dari segi masa saja. Okay, ni contoh macam mana cara nak buat bar chart. Okay, example 1. A project consists of 6 activities that should be done in a period of time. Try to create a bar chart to easy the project planning and scheduling. Suruh buat bar chart. Dia bagi beberapa aktiviti kat sini. Aktiviti A. Okay, dia kata aktiviti A ni selama seminggu. Dia bermula 3 September 2017. Okay, boleh buka kalkulator. Kat dalam PC pun ada kalkulator kalender. Buka kalender, okay, check. Kalkulator pun kena ada juga, nak kira berapa hari ni. Okay, tengoklah 3 September ni jatuh pada hari apa. Okay, aktiviti B, 2 minggu, starting from 6 September. Okay, start 6 September tambah 14 hari baru siap. Aktiviti C 3 minggu, D 2 minggu, E 2 minggu, F 1 minggu, dan dia ada tarikh mula dia. Okay, cara yang pertama adalah step 1, identify start date and finish date for all activities. Okay, aktiviti A dia kata 1 minggu, starting 3 September. Agak-agak dia habis bila? 3 ni habis bila? Mesti tambah dengan 7 kan? Okay, berapa? 1 minggu, 3 tambah 7 jadi 3 hingga 10 bulan lah. So 3 ni tambah 7 dapatlah 10. So 6 ni pula nak tambah berapa? Bila 2 minggu, 6 tambah 14, 6 tambah 14 jadi 20. Okay, ni pula 3 minggu. 3 minggu ada bersamaan dengan berapa hari? 7, 14, 21. 21 tambah 17 September, jadi berapa? Okay, akan berakhir pada 8 bulan 10. Okay, bulan 9 2017 berapa hari? 30 hari ke 31 hari, tengok balik. Okay, ni pula aktiviti D, 2 minggu, starting 26 September, 26 tambah 14.
Okey, dapat 10 harian 10. Betul. Okey, 1 Oktober tambah 14, 15. 8 Oktober ni tambah 7. Okey, 15. Ini adalah ni starting, ni start, ni finish. Start, finish, start, finish. Okey. Aktiviti A start pada 3 hari bulan, berakhir pada 10 hari bulan. Kenapa? Sebab tambah dengan 1 minggu, iaitu 7 hari. Selebihnya bersamalah. Okey. Okey, first apa yang awak perlu buat adalah awak buat kotak ni dulu. Kotak ni, okey, kotak yang pertama nombor lah, nombor aktiviti. Kotak kedua adalah aktiviti. Aktiviti ni contoh, tapi kalau yang keadaan sebenar mungkin aktiviti A ni nama dia pembersihan tapak. Lepas tu buat pula pemancangan tapak. Ketiga apa dia? Apa ikut nama dia lah. Ini contoh dia buat A B C D E lah. Duration tadi 1 2 3 2 1 ni ambil mana? Ambil mana ni? Dia adalah pada sini, week. Kalau dia pakai bulan, guna bulan. Kalau hari, hari. Okay, jangan silap Okay, dia kata week. So ni week lah. Week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6. Okay, week 1 kita start dengan 3 hari bulan 9. Kenapa 3 hari bulan 9 ni? Yang awal 3 hari bulan 9. Right. Okay, macam mana letak tarikh-tarikh ni nak letak? Kenapa dia letak ni? 10, 17, 24. Kenapa dia tak letak tarikh ni? Tak letak tarikh ni. Tak boleh letak tarikh tu sebab kita 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. So, ikut minggu. 3 tambah 7, 10. 10 tambah 7 lagi, 17. 7 tambah 17 tambah 7, 24. Seterusnya lah. Right, dia berminggu, ikut minggu. So, okay, aktiviti yang pertama, okay, dia kata start bila ni? Aktiviti 1 A ni. Start dia 3 habis 10. So 3 sampai 10. So tanda sini 3 hingga 10. Okay, ni 3 hari bulan 9 hingga 10 hari bulan 9. Okay, colorkan dia, buat bar satu. Okay, aktiviti B 6 hari bulan 9. 6 kat mana? Mungkin sini awak boleh buat senggak lah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 6 kat sini, 6 hingga 20. Kat mana 20? 17, 18, 19, 20. Sini. Okey, tanda. C pula. C 17 kat mana? 17. Sini. 17 hingga 8 hari 10. 8 hari sampai hujung sini. So tanda. Buat. Tak kisahlah nak buat color ke, nak lorek ke. Janganlah penuh-penuh. Kita nak buat yang ni untuk planning. Kita plan. Right. D. Okay, bila? Sini 26 hingga 10 hari 10. Okay, lepas tu lagi ni 1 hari 10 hingga 15 hari 10. Senang lah. Lepas tu yang ni 8 sehingga 15. Okay, awak baru siap untuk awak punya insert activity bar. Okay, dah siap lah yang tadi tu, insert activity bar. Yang tadi ni, ni just tinggal insert je. So soalan dia adalah, tadi ni soalan dia minta dia suruh buat ni je, baca je. So siap lah awak punya baca. Just sekali je. Alright, tengok pula contoh yang kedua, modified bar charts. Example 2, the data of a project consists of 5 activities with their duration and also amount of human resource needed for this project. Create a modified bar chart according to the data below. Okay, maklumat yang diberi 5 activities. Okay, aktiviti pertama nama dia G, H, kedua H, ketiga I, keempat J, kelima K. Okay, ada 5 aktiviti. Kenapa dia kata modified ni? Sebab yang tadi tak ada ni, human resource ni, successor pun tak ada. So dia modified, create a modified bar chart according to the data below. Okay, dia ada starting date dah ada, duration pun ada yang standard punya, tapi ada ni human resource, HR, people. Okay, pekerja dia. Successor, apa itu successor? Okay, successor ni adalah aktiviti selepas. Successor selepas, selepas. Dia ada satu lagi, predecessor. Kalau pre tu sebelum. Okay, pre tu sebelum. Ini successor. Contohnya macam ni lah. Aktiviti G, successor dia H dan I. Apa maksud dia? Okay, maksud dia selepas G adalah aktiviti H dan juga aktiviti I secara serentak. Okay, H pula. H, successor dia adalah J. Maksudnya selepas H buat aktiviti J. Habis JH ni terus buat J.
Okay, habis je I buat K, habis je J pun buat K juga. Habis K, tak adalah successor, maksudnya tamat. Itu adalah aktiviti selepas successor. Right. Step 1, identify and finish, start and finish date. Okay, yang first kita macam yang kita buat example first tadi, baca kita kena pasti dulu tarikh mula dan tarikh akhir. Okay, contoh yang pertama, aktiviti G, duration dia 1 minggu. 1 minggu berapa hari? 7 kan? So 1 bulan 10 start. 1 tambah 7 akan jadi 8. Okay, so 1, 10 hingga 8 hingga 10. Yang ni biar dulu, ini maintain je. Okay, kita cuma nak tahu tarikh ni. Okay, 8 hari bulan, 2 minggu, 8 tambah 14 jadi 22. 10 pula tambah 3 minggu tambah 21 jadi 31. 22 tambah 14, dah bertukar bulan jadi 5, 11. 5 November tambah 7 hari jadi 12. So ni catat dulu dekat bawah ke kat tepi ke mana-mana dulu. Alright, yang then kita buat macam yang tadi, cuma kita tambah sini ada human resource. Okay, minggu aktiviti. So ni 1 hari bulan 10, 8 hari bulan 10, 15 hari bulan 10. Ni sebabnya kita start dengan 1 hari bulan. 1 tambah 7 jadi 8, 8 tambah 7 15. Okay, seterusnya tambahlah sampai sini. Right, kenapa sampai 12 hari bulan 11 saja? Sebab tadi ni sampai 12 hari bulan 11. Okay, alright. Okay, apa yang kita nak buat ni? Okay, ni planning dia. So tadi dah ada tarikh kan? Tarikh yang tadi ni. Ni tarikh tadi, mana tarikh tadi? Ni. Okey, 1 bulan 10 hingga 8 bulan 10. 1 hingga 8. Okey, kedua punya 8 hingga 22. Okey, 8 hingga 22 dan seterusnya lah. Kau isi. Okey. Dan juga kita nak tengok ni hubungan ni. Macam mana pula nak dapat hubungan-hubungan ni? Okey, kita kena tengok balik pada soalan. Dia kata soalan, alright, okay, aktiviti G, successor dia H dan I. Apa maksud dia? Lepas G buat H dan I. Okay, lepas sahaja G ni terus buat H dan buat I. Kita kena buat anak panah ni. Habis dia G terus gerak H, gerak I. Okay, habis je H terus gerak J. Habis je I terus gerak K. Habis J pun gerak K. Okay, macam tu hubungan dia. Yang arrow warna merah ni hubungan dia. Selepas aktiviti G buat aktiviti H dan juga buat aktiviti I. So bila orang yang baca je carta ni, dia faham lah. Bila kita start ni habis je, terus start yang aktiviti ni. Ini pun kena start juga. Ni habis je, kena start sini. Ni habis je, terus aktiviti K buat start. Habis aktiviti K, tamatlah, selesai. Contoh mungkin kat sini, ni wall. Lepas tu lepas buat wall, terus pasang bumbung. Macam tu lah lebih kurang. Yang serentak ni dah pasang wall, mungkin nak terus pasang tingkap ke, ataupun nak terus pasang bumbung ke, macam tu. Okay, seterusnya calculate human resource for each week. Soalan dia tadi nak kena cari ikut minggu ni berapa pekerja yang diperlukan. So kita tak nak dah membazir, kita tak nak kumpulkan semua pekerja tu setiap minggu, pekerja yang sama stay dekat site. Tak perlu macam tu. So sebab kita nak bayar gaji pekerja ni, bayar hari buruh ni. Jadi minggu pertama mungkin tukang pasang bumbung tak perlu datang. Okay, minggu pertama kerja-kerja pembersihan, contohnya lah aktiviti G. Okay, so pekerja-pekerja lain tak boleh datang. Jadi macam mana nak kira ni, nak pakai berapa orang? Kat sini dia kata 5 orang untuk kerja ni. Jadi yang lain-lain ni ada tak? Ni pula 8 orang. 8 okay, 15 4 3. Ini dibagikan ikut aktiviti. Tapi sekarang kita nak ikut minggu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sampai minggu ke-6. Right. Ni nak pakai berapa orang? Kita tengok je pun kita tahulah, dia je. So 5 orang lah. Bawah-bawah ni tak ada. Tapi cara kira dia tunjuklah 5 packs ni 5 orang bahagi dengan 7 hari. 1 minggu ni penuh 7 hari.
darab dengan 7 hari juga. So dapatlah 5. 7 hari ni sebab dia penuh, tapi ni darab dengan 7 sebab 1 minggu. So 5 bagi 7 darab 7 dapat balik 5. So minggu ni 1 ni 5. Okay, yang ni pula dia kata ni 4 ni 4. Tengok pun kita faham juga lah, 8 ni kan 2 ni penuh, jadi 4 lah. Tapi cara kira dia 8 bahagi dengan 14. Okay, 14 ni kenapa? Kenapa ni 14 ni? Sebab ini activity age ni 2 minggu. So 14. So darab pula dengan 7. Kenapa 7? Sebab kita nak tengok minggu, 1 minggu ni kat sini, kuala minggu. Okay, 1 minggu ada 7 hari kat sini. So 8 bagi 14 darab 7 dapat 4. Ni pun sama juga. Okay, sebab 1 minggu dia penuh darab dengan 7. Alright, lagi so ni dapat juga 4. Kenapa? Okay, 15 orang digunakan untuk keseluruhan aktiviti I. 15 orang digunakan. Jadinya 15 bahagi dengan 21. 21 di mana dapat? Ni 3 minggu. 7 darab 21, 3 minggu. Okay, ni darab pula dengan 5. Kenapa 5? Ni kenapa 5 ni? Tengok aktiviti I. 10, dia start 10 habis 10. So daripada 10 ni nak ke 15 saya beras 10. So berapa hari je? 5 kan? So that's why kita tulis sini 5. So 15 bahagi 21 darab dengan 5. Sebab minggu ni dia tak pakai penuh, dia tak pakai seminggu, 5 hari je sebab dia start 10 hingga 15. 10 10 terus ke 31, tapi ni baki dia 5 kan? So 5 hari lah. Okey, lagi ni 5 macam mana dapat ni? Okey, ni 15 ni bagi dengan 21 darab dengan 7. So dapatlah 5. Ni kenapa darab 7? Sebab dia penuh, dia guna 7 hari. Ni pun sama, dia guna 7 hari. Tapi yang hujung ni berapa hari je dia guna? So dia 5, 10, 14. So bakinya sehari lah. Bukan orang ni, orang ni berapa hari? Daripada 29 hari bulan ke 31 hari bulan adalah 2 hari. Jadi 15 bahagi 21 darab dengan 2 hari je digunakan kat sini. Jadi orang yang digunakan 1. Okey, ni pula macam mana? Kira lah ni berapa? Ni penuh tak apa, darab 7 ni pun sama darab 7. So dapat bila dah dapat ni, okay, you kena kira setiap minggu, ikut minggu. Okay, total up seminggu. Minggu yang pertama 5 tambah tak ada apa, so 5. Minggu kedua 4 tambah 4 jadi 8. Minggu ketiga 4 tambah 5 9. Minggu keempat 5 tambah 2 7. Minggu kelima 1 tambah 2 3. Minggu keenam 3 saja. So ini adalah jawapan untuk setiap minggu. Okay, dia tak adalah sampai kena tambah semua ni, duduk setiap minggu orang yang sampai 20-30 orang, tak perlu. Okay, dia ikut mingguan, ikut keperluan. Buat ni, okay, dah dapat setiap senarai setiap minggu ni. Okay, apa yang kita boleh buat adalah kita buat carta, graf. Ni resource kerja. Ini adalah minggu. So ni 5, 8, 9, 7, 3. So daripada graf ni kita nampak aktiviti pada minggu ke berapa yang perlu ramai bekerja. Minggu ketiga minggu ketiga. Okay, progress curve, S curve. Okay, macam awal slide saya ada tanya kenapa S, apa maksud S. Okay, dah dapat jawapan belum? Okay, ini contoh progress curve. Kenapa kita panggil S ni? Dia akan jadi bentuk S. Why S? S ni sebab dia kumulatif, jadi dia akan mula sikit tu progress dia. Okay, makin berkembang, lepas tu dia landai balik, dan dia bukan pecul. Itulah sebab tu dia S. Okay, biru dengan merah, apa beza dia? Dia kata biru ni original, merah ni actual. Okay, original yang kita plan, kita dah buat cantik lah minggu pertama, minggu kedua, daripada bila start, okay, sampai siap. Tapi yang terjadi adalah yang sebenarnya merah dekat side tu. Okay, mobilization, okay, betul, ikut
foundation excavation dia dah lambat sikit. Patutnya kita start minggu pertama, tapi dia lambat sikit. Ujung-ujung minggu pertama baru start. Ini pun sama, ada beza sikit, ada beza. Kenapa? Sebab terjadilah beberapa faktor, mungkin faktor cuaca, masalah kewangan, apa-apa masalah lah yang terlibat. So that's why kita akan nampak. Okay, yang ni yang apa original, yang ni pula actual. Kita nampak lah beza dia. Kalau dia lari jauh sangat, kita nampak lah beza besar. Tapi ni sikit lah. Okay, progress curve, step by step to make S curve ni. Kena kira cost untuk setiap aktiviti. Macam contoh tadi kita dah buat lah, cost ataupun human resource lah. Then calculate total cost untuk setiap aktiviti, calculate progress ratio. Okay, divide those progress ratio equally for each activity, add progress ratio, calculate cumulative progress ratio, and draw S curve. Tengok macam ni je, kita memang tak akan boleh siap lah, tak boleh buat lah selagi kita tak buat contoh. Okay, ini contoh example 3. As a bar chart is created in example 1, macam example 1 tadi, try to draw a progress curve ataupun S curve, okay, of the project with additional data as follow. Kalau disebut S curve tu maksudnya progress lah. Progress curve kita kena guna yang kumulatif tu. Tengok progress. Okay, kat sini dia tak bagi jumlah pekerja, dia pakai cost. Okay, budget. Okay, minggu pertama, bukan minggu pertama, activity A menggunakan 1 minggu je, cost dia 1,600. B 2 minggu, 2,000 ringgit. Okay, macam mana nak divide ni duit ni dengan by minggu? Okay, tengok balik kat example 1 tu. Ni, refer balik example 1. Dia kata activity A 1 minggu, start 3 September. Ini yang tadilah example 1. Okay, step 1 and 2, calculate cost and total cost. Okay, tambahkanlah berapa nilai ni semua. 1,100 tambah 2,000 tambah 6,000 tambah 4,800 tambah 3,600 tambah 2,000. Betul tak dapat 20,000? Ambil kalkulator, kira. Betul tak dapat 20,000? Right. Okay, then kita kena tambah buat satu lagi kotak. Ni. Okay, buat kotak. Kita letak nama dia weightage, persen, dalam persen lah. Yang tadi ni semua diberi. Yang ni kita nak cari. Okay. Kenapa, macam mana boleh dapat 8 ni? Macam mana boleh dapat 8? Weightage ataupun ratio lah. Okay, dia adalah 1,600 ni, cost dia bahagi dengan total cost, darab dengan 100. So dapat 8. Ini pula 10 ni, macam mana? 2,000 bahagi 20,000 darab 100, 10. So nanti total semua ni akan jadi balik 100%. Okay, step 4, divide those progress ratio equally for each activity according to its duration. Okay, macam ni nak buat. Step 4, divide those progress ratio equally for each activity according to its duration. Okay, dia nak progress ratio tu dibahagikan ikut tempoh masa dia. Macam tadi jugalah. Okay, ni tandakan siap-siap macam example 1 tadi. Ni butiran dia. Okay, macam mana nak dapatkan nilai progress ratio kat sini? Berapa? Okay, dia kata sini adalah 8. Mana dapat 8? 8 kan? Betul, 8. Sepenuhnya 8 lah kalau ikut logik ni. Okay, tak apa, kita cuba kira 8% bahagi dengan 7 hari. 7 hari ni 1 minggu. Harap dengan 7 hari juga. Penuh kat sini 7 hari. So, dapat balik 8%. Okay, yang bawah kat bawah ni, berapa hari je ni? Daripada 6 hari bulan. 6 ke 10, 4 hari kan? Okay, kenapa 10? Ni 10 ni bahagi dengan 14. Kenapa 14? Sebab aktiviti B ni 2 minggu adalah 14. 10 bagi 14. Okay, darab pula dengan 4. 4 ni sebab apa? Sebab dia start 6 hari bulan ke 10. Kotak yang pertama ni 6 hingga 10 dulu. 6 hingga 10 kan 4 hari. So darab dengan 4. So kita memerlukan berapa persen je daripada total ni? Berapa ni? 2.9%. Okay, 2.9%. Yang ni dapat 5 macam mana? Okay, 10 bagi 14 darab dengan 7 lah. Dapat 5. Yang ni pula 10
bagi dengan 14 darab dengan 3. Mana dapat 3? Sebab dia kata 2 minggu start daripada 6 bulan 6 tambah 14 20 kan. So 20 tolak 17 dapat 3 darab dengan 3 2.1%. lain pun kira juga. Dalam nota slide yang saya pernah bagi sebelum ni, dia terbalik dia terbalik. So ni awak betulkan semula. Kerana nota dia tulis sini 21 sini 29, dia silap. So awak betulkan balik. Bila awak kira, awak akan nampak lah apa yang betul, apa tak betul kat nota awak tu. Yang ni kira balik kira satu-satu. Macam dapat ni, gunakan kaedah yang macam tadi. Right, bila dah dapat work, dia bagi pula kat bawah ni ada work progress ratio dengan cumulative work progress ratio. Ingat nak buat S-curve dia pakai cumulative. Jadinya untuk minggu pertama berapa persen work progress ratio ni? 8 tambah 2.9 dapat 10.9. Kita buat dulu yang progress ratio, tak payah tengok lagi cumulative. Yang minggu kedua pula 5 je kan, tak ada nilai so 5. Minggu ketiga 2.1 tambah 10 dapat 12.1. Minggu keempat, dan ni 10 tambah 6.9 16.9. Sampai last sekali ni harus tambah ni dapat 24.1. ok, yang ni adalah work progress untuk setiap minggu. ok, yang bawah ni pula cumulative work progress ratio. Cumulative dia bertambah lah, dia semakin bertokok. ok, 10.9 ni tak ada tambah apa lagi, so start dia 10.9. ok, ni dapat 15.9 pula yang kedua ni. Mana dapat? Ini 10.9 tambah dengan 5, so dapat 15.9. 15.9 tambah 12.1 dapat 28. 28 tambah pula 16.9 dapat 44.9. Seterusnya tambah 24.1 jadilah 100. Kumulatif sampai siap mesti 100 lah, 100%. Right, macam mana nak menterjemahkan percentage ni pula? ok, kita tanda kotak tadi, kita tanda kumulatif. ok, starting dia kosong lah, kosong dulu, tak ada apa-apa. ok, habis minggu pertama dia naik 10.9. ok, lepas tu nak naik pula 15.9. lepas tu naik lagi 28, naik lagi 44.9, naik lagi 75.9, tu naik 100. ok, ini kat belah kanan ni kita tanda ni kosong, 50, 100. Ni 10 kosong ni 100. ok, awak ambil lah pembaris kosong hingga 100 di sini, berapa jarak dia tu bagikan senggat ni. ok, nanti tanda. Nampak tak macam bentuk S tu? ok, dah dapat tu, ni lah gabung dah, jadilah S curve. ok, ni apa pula ni? Sambung lagi. ok, contohnya kalau soalan tu disambung sikit lagi, dia minta buat monitoring progress. ok, nak tengok progress. ok, dia bagi contoh kat sini, project progress on week 3. ok, sampai week 3 sahaja. Ni sampai week 3 ni je dia bagi contoh kat sini. ok, activity A commence at beginning of first week, complete 100%. ok, yang ni adalah tadi yang planning tadi ni. Ni saya betulkan balik dekat slide sebelum ni salah. ok, ni yang saya betulkan, ini adalah planning. ok, planning actual yang ni lah. ok, yang kita nak buat ni adalah dekat sini yang actual pula. ok, activity A commence at beginning of first week, complete 100%. Dia kata activity A ni, kalau yang actual punya progress lah, actual punya bermula pada, commence ni bermula pada permulaan minggu pertama dan complete 100%. So dia complete 100%, 100% siap. Jadinya macam nak kira 100 bagi 100 darab dengan 8 lah. ok, dapat 8. right, ok, dapat 8. ok, ini penuh lah ni, patutnya dia penuh. ok, yang ni pula 29, 5, 21 ni. ok, macam mana dapat? Dia kata activity B commence at the beginning of second week. ok, bermula pada permulaan minggu kedua. Minggu pertama tak ada, so yang planning ni actual ni tak ada, dia kat sini dia start. ok,
Sepenuhnya kat sini adalah 60% dan selebihnya hingga cukup 100% pada minggu ketiga. Okay, macam mana nak kira? Ini 60%. Yang minggu kedua ni 60% je daripada keseluruhan. Jadi 60 bahagi dengan 100, 60% 60 bagi 100 darab dengan berapa weightage dia? 60 bagi 100 darab weightage bagi darab dengan 10. So akan dapat sini 6. Okay, yang sebenarnya 6. Weightage yang sebenar lah, actual. Okay, selebihnya ada lagi 40% sebab dia kata siap 100% ni pada minggu ketiga. Jadi kalau 100 tolak 60, 40 lah. Okay, 40 kat sini. Okay, dia siap 100%. Okay, bila dah siap lagi 40, 40 bahagi 100 darab dengan 10 dapatlah 4. Okay, weightage dia 4. Right. Okay, ada lagi activity C, commence at the beginning of third week. Okay, minggu ketiga. Okay, minggu ketiga, tapi keseluruhan dia 30% saja. Right, 30% daripada keseluruhan. Jadi 30 bagi 100 darab dengan ni weightage 30, dapatlah 9. Okay, 30 bagi 100 darab dengan 30 jadi 9. So yang lain-lain ni dia tak sebut dah, D, E, F ni tak ada, sebabnya dia ada melepasi week ketiga. Dia cuma nak progress ke minggu ketiga sahaja. Ni kat sini dia. Yang lain-lain ni kita tak payah kira lah. Right. Okay, dah dapat ni. Yang ni, yang tadi, yang bawah ni pula kita hasil tambah weightage yang baru lah, 8. Ada lagi tak kat sini? Tak ada, so 8. Yang ni 6. Okay, lagi ini 4 tambah 9 13. Tu je lah. Okay, dah kita tulis balik. Okay, dia start plan memang 10.9, lepas tu tambah 5 jadi 15.9, tambah lagi 12.1 jadi 28. Okay, yang kat bawah ni kira nak start berapa? Actual dia bukan 10.9 lah. Actual ni adalah ni tadi balik. Okay, ni ke bawah ni 8 lah. Yang ni 8 actual. Okay, 8 nak tambah berapa 8 ni? Tambah dengan 6 jadi 14. 14 pula tambah 13 jadi 27. Dah lah, siap. Okay, ini tak payahlah sebabnya kita week 3 saja yang dia minta kat week 3 je. Okay, dan buatlah kemajuan projek. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, ikut percentage tadi ni. Okay, minggu pertama 8 kosong pasal 8. Lepas tu habis minggu kedua 14. Okay, 14. Okay, lagi tadi kita dah dapat dah plan dengan actual. Okay, nak buat graph dia. Okay, kita buat dulu graph plan. Okay, plan 10.9 tambah 15 jadi 15.9 tambah jadi 28. Okay, 10.9. Okay, minggu pertama 10.9. Minggu kedua dia kata 15.9, itu 8 4.9 sampai 100. Okay, 4 sampai 100. Okay, dan kita nak tengok pula yang minggu ketiga punya actual. Macam ni 8. Okay, 8 14. Apa lagi tadi? 8 14 lagi 8 14 27. Okay, 27 kat sini. Ni ada. So, ni adalah plan ni sampai habis, sampai minggu ke-6 100%. Actual sampai minggu ketiga je yang kita kira. Okay, dah. So, nampaknya dia menghampiri lah untuk S2 antara plan dengan actual, tak jauh sangat beza dia. Okay, itu sahaja untuk bagi intro dan cara tabah. Kita ada lagi part 2 pula nanti untuk topik 4 ni. Alright.